Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang kembali ke channel Malaysia Metal Detector. Okey, hari ini saya mengesal logam di laluan kuno. Jika mengikut daripada saya dapat maklumat dengan seseorang kat kawasan ni. Okey, kita akan lihat beberapa seramik laluan kuno ni. Dan juga untuk video kali ni ada request dari seorang penonton. Okey, dia request ni dah lama. Okey, dia cakap macam ni. Boleh tak buat satu video setiap penemuan itu, sila bagi keterangan setiap logam perlu detail. Jadi maksud dia sini, dia nak saya buat satu video dan beri keterangan mengenai logam yang saya jumpa tu secara detail. Dan saya akan buat sebaik mungkin dan setakat yang saya mampu. Okey, sehingga kita jumpa di lubang yang pertama. Saya harap anda semua sihat. Okey, hari ni saya lupa bawa pinpointer. Jadi kita akan guna tangan saja. Oh. Okey. Okey. Ni saya ada jumpa satu logam aluminium. Okey, di sini ditulis Golden Harvest MS25 dan dia ada tulisan Cina belah kiri dan kanan. Jadi mungkin logam ni kalau mengikut pengetahuan saya, ia berada pada label minuman pada zaman dahulu. Mungkin ada penduduk Cina di sini dulu, saya pun tak pasti. Jadi mengikut daripada pemberitahuan daripada seorang kenalan saya, kat kawasan ni memang laluan kuno, ada orang Melayu duduk dulu, kesebahagiannya orang Cina, dan juga pelarian-pelarian pada zaman perang, pada zaman dahulu. Oh, kita dapat satu koin. Okey, saya akan cuba cek lagi. Okey, masih ada satu. Okey, masih ada satu logam kat sini.
Okey, ini logam yang kedua. Okey, kita akan lihat logam yang pertama dahulu. Okey, ni saya dapat satu koin Commissioner of Currency Malaya tahun 1948, dan bahagian belakang dia King George VI yang ada kepala raja kat sini. Okey, mengikut pengetahuan saya, duit ni jika di tanah Melayu dulu sekitar tahun 1900 sehingga ke 1940, British memperkenalkan sen merah. Sen merah tu dia tu duit dia bentuk segi empat, tapi yang ni bulat. Sen merah tu mula diperkenalkan sekitar 1900 ke 1920 semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III di Terengganu. Jadi orang Melayu dulu pun ada duit dia. Cuma mereka memperkenalkan duit mereka untuk digunakan di tanah Melayu. Okey, untuk yang kedua. Okey, yang ni adalah paku. Paku jenis lama. Okay, dan menurut saya paku ni berlogam tembaga. Atau setengah orang panggil copper. Copper ni. Okay, ini adalah goli lama pada zaman dahulu. Okay, dalaman dia sangat cerah. Dia berwarna seakan-akan biru. Biru air laut. Bila kita lihat dekat matahari ni, sangat cantik goli ni. Mungkin goli ni diguna pada era selepas Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 70-an ke 80-an. Ini mengikut pendapat saya lah. Oh. Okey. Saya dapat satu shilling lagi. Okey, ni duit silver. Okey. Street Settlement tahun 1910. Okey, belakang dia ni kurang jelas. Edward. Okey, kat sini kurang jelas. Apapun duit ni saya akan bagi gambar. Okey, melalui penerangan duit ni. Duit ni juga seperti duit yang saya dapat sebentar tadi. Iaitu duit British yang dibawa ke tanah Melayu pada zaman dahulu. Dan duit ini memang digunakan
di tanah Melayu, bukan hanya di Terengganu tetapi di negeri lain juga. Okey, saya jumpa satu logam. Ini bukan perak. Ini mungkin dari logam tembaga. Okey, dia dah bengkok sedikit. Kita kena skop. Okey, ini mungkin keronsan zaman dahulu. Sebab kat sini dia ada pin sebelah kiri dan kanan pada bahagian belakang ni. Okey, dan ni bahagian hadapan dia. Okey, dia ada motif bunga-bunga kecil. Okey, agak cantik ni. Mungkin ini keronsan zaman dahulu atau 80-an. Saya kurang pasti juga. Jadi saya akan cuba cari lagi kat kawasan ni. Kawasan ni agak luas untuk diterokai. Tadi oh.
Okey, saya dapat satu koin. Okey, ni koin Cina. Okey, saya tak tahu dia tulis apa sini. Dan saya tak pasti kalau ini dari dinasti Song atau dinasti akhir, dinasti Ming. Okey, koin ni crack. Kalau dulu saya pernah jumpa koin sebegini, tetapi agak tebal sedikit dan sedikit besar daripada yang anda lihat ni. Iaitu koin dari dinasti Tang dan Song seperti Zheng He Tongbo, Gao Zhou, Shao Shen Yuan Bao, Kai Yuan Tung Pa Ao. Tapi yang ni saya tak pasti dia tulis apa. Apapun saya akan bagi dekat description untuk duit ni jika saya dapat buat carian mengenai apa yang ditulis pada duit ni. Jatuh ke? Oh, wow. Kini saya jumpa satu cincin. Okey. Saya tak pasti ni cincin apa. Kini kemungkinan aluminium ataupun tembaga. Okey, dia berwarna putih dan kekuningan. Dan ada motif bunga pada sekeliling cincin ni. Okey, ni mungkin cincin anak-anak. Oh,
Okey, jika anda lihat dekat sini, okey, dah ada satu koin dekat atas pasir ni. Jadi mungkin koin ni pun dah lama buat dekat sini. Saya pun tak tahu sejak bila. Okey, saya akan ambil koin ni. Okey, ni koin Malaya and British Borneo tahun 1953. Okey, dan belakang dia Elizabeth II Queen. Okey, yang ni berbahan tembaga. Dan koin ni dikeluarkan sebelum kemerdekaan Malaysia tahun 1957 dan masih menggunakan Malaya and British Borneo pada cop pada koin ni. Dia tidak menggunakan band negara Malaysia. Jadi sebelum ni pun saya ada dapat koin yang kalau anda lihat dalam video yang lepas, 1 shilling tu Malaya and British Borneo yang ada gambar keris kat belakang, yang bertahun 1962. Yang tu pun mungkin koin yang terakhir yang digunakan di tanah Melayu, koin dari British. Dan kemudian kita dah guna band negara Malaysia untuk shilling tahun 1967 sehingga sekarang. Oh. Okey, ni saya jumpa satu kerongsang lama. Okey, di sini ada batuan. Saya tak tahu ini plastik atau batu yang betul. Okey, bentuk dia sangat cantik ni. Dan untuk logam kerongsang ni, saya tak pasti perak atau tembaga. Okay. Dia ada putih kat sini, keputihan. Apa pun saya akan bagi gambar untuk kerongsang ni. Sangat menarik.
Okey, saya ada jumpa satu duit. Okey, saya tak pernah jumpa duit ni. Okey, sekejap saya akan tengok. Okey, ni duit Vietnam. Okey, bahagian depan ditulis Wan Don 1976 Ngan Han Na Nuak, Vietnam. Okey, untuk bahagian belakang duit ni, okey, dia ada bintang Vietnam. Tapi saya heran kenapa duit ni boleh sampai sini. Jadi mungkin disebabkan pelarian-pelarian dahulu. Kalau dekat Terengganu ni dia ada satu sejarah di mana pelarian Vietnam pada zaman dahulu telah singgah di perairan pantai Terengganu, iaitu di daerah Dungun. Jadi kemudian kerajaan Malaysia mengambil jalan untuk meletakkan mereka di sebuah pulau di Terengganu, iaitu Pulau Bidung, dan menempatkan mereka di sana selama proses pelarian mereka. Dan kemudian saya lupa pada tahun berapa mereka mungkin dikatakan kebebasan, dan pelarian daripada Vietnam ni telah berhijrah ke negara yang ketiga, iaitu sama ada di negara Amerika, di negara Nepal dan lain-lain negara. Jadi inilah duit Vietnam yang saya jumpa hari ini. Ini berbahan aluminium. Dan bahagian tepi duit ni pun dia ada bintang-bintang kecil. Mungkin duit ni dia orang bawa atau sebaliknya. Jadi anda boleh bagi pendapat anda kalau anda tahu. Duit ni adalah pertama kali saya jumpa. Jadi hairan bagaimana boleh ada dekat sini. Oh. Okey, ni saya ada jumpa satu logam. Okey, ni kemungkinan besar logam perak yang ni. Dia bentuk dia seperti daun atau bunga. Mungkin ni dia dah patah. Saya tak pasti kalau ada dia punya teman dia kat sini. Okey, dah tak ada. Okey, jadi ni bentuk dia. Ada 3 daun kat sini. Dan ni belakang dia.
Oh, oh. Okay, ini saya jumpa satu duit. Okay, saya akan lihat dulu. Okay, ini pitis. Saya tak tahu ini pitis apa. Dia kurang jelas kat sini. Tapi kalau tengok dia punya shape pada bahagian tepi dia, pada bentuk dia, ini adalah pitis Terengganu, iaitu pitis 10 Keping Terengganu 10. Yang mana pitis ini telah digunakan sejak pemerintahan Sultan Zainal Abidin III Terengganu, iaitu dari tahun 1881 sehingga tahun 1920. Jadi duit ini lebih awal dari tahun 1325 Hijrah. Saya pun dah tak berapa ingat sebab saya pun dah lama tak dapat pitis timah Terengganu ni. Apapun nanti saya akan bagi gambar untuk duit ni, okey? Okey, ini adalah seramik. Jenis seramik, batan seramik zaman dahulu yang dilihat dengan mata kasar yang saya jumpa hari ni. Jadi seramik ni berkemungkinan besar telah berusia sekitar 100 tahun yang lalu. Wow. Okey. Ni saya ada dapat satu logam. Saya tak pasti ini emas ataupun bukan. Dia agak berbintit, tapi warna dia kekuningan. Jadi ini mungkin gelang. Ini mungkin pada gelang yang berada pada gelang oleh orang-orang zaman dahulu. Apapun untuk logam yang saya jumpa ni, saya akan balik dan cuba cek. Dan saya akan bagi gambar. Dan akan bagi pada bahagian deskripsi sama ada apa yang ditemui ni emas atau bukan. Yang berbentuk daun ni. Okey, ni saya jumpa satu logam. Okey, bentuk dia unik kat sini. Jadi kalau mengikut pengetahuan saya, untuk logam ni, ini adalah bekas tanggi, iaitu bekas orang dulu bakar kayu gaharu. Jadi kegunaan tanggi ni, kalau di alam Melayu, ada yang guna salah satu untuk perasak keris. Yang kedua adalah untuk mewangikan di dalam bahagian dalam rumah apabila mereka membakar setanggi pada zaman dahulu. Dan kalau untuk yang ketiga, apabila ada kematian, jadi orang Melayu dulu ni, rumah dia ni ada yang jenis tinggi-tinggi. Jadi kalau ada saudara mara yang jauh, mungkin dia sampai lambat, jadi mayat tu nak ditanamkan lambat. Jadi mereka akan bakar setanggi ni pada bahagian bawah rumah, pada bahagian dekat bawah mayat tu. Dia akan perasakkan bahagian tu untuk bagi mayat tu tidak berbau busuk. Dan mengikut pengetahuan saya juga,
Pada zaman dulu kalau setanggi ni gaharu, di zaman Mesir kuno pun mereka dah guna setanggi sejak 3,000 tahun yang lalu, 4,000 tahun yang lalu, 3,000 tahun yang lalu. Jadi benda ni bukan baru. Tapi untuk logam yang saya jumpa ni, usia dia berkemungkinan besar dalam 100 tahun lebih. Oh. Okey, masih ada satu lagi. Oh. Okey. Kat sini ada dua logam saya jumpa. Okey, ni bukan duit. Okey, ni mungkin medal lama. Ditulis sini Kejohanan Olahraga MSD XK, bukan XK, KMY ke-16, Cenderamata Kedah 1983. Okey, dan yang kecil ni, okey, ni saya tak pasti apa. Mungkin silver. Okey, dia ada motif seperti bunga yang menjala. Seperti yang berada pada keris yang pernah saya lihat sebelum ni. Tapi saya tak pasti ni. Ini dah patah. Dia mungkin berada pada suatu dekat caping atau sebagainya.
Okey, untuk itu saja video Malaysia Metal Detector hari ini. Saya nak ucap terima kasih kepada yang tonton video ni sehingga habis. Okey, dan di sini saya ada pesanan. Okey, saya dah tulis kat sini. Okey, pesanan ni khas kepada mereka pengguna pengesal logam dan pembuat video tentang pengesal logam di luar sana. Yang pertama, tidak kira kamu bangsa apa sekalipun, hormati orang lain dan belajar cara hormat orang lain. Dan yang kedua, jangan sesekali kamu berfikiran yang orang Malaysia itu semuanya bodoh dan boleh ditipu. Ketiga, pelajarilah sesuatu dari orang lain walaupun sesuatu perkara itu dilihat kecil. Selagi ianya benar, ia boleh diikuti. Sekiranya apa yang disampaikan tidak benar, jangan pernah kamu ikuti. Dan yang keempat, hargai apa yang orang lain buat untuk kamu selama ini. Jangan sesekali kamu balas dengan perkara keburukan dan setiap kesabaran seseorang itu ada batasnya. Dan yang terakhir, apabila kita menasihati seseorang, kadang-kadang orang yang kita tak kenal, dia tak boleh terima. Dan saya akui, saya bukanlah orang yang baik sangat. Tetapi orang yang menasihatimu, tidak kira kenal atau tidak, adalah untuk kebaikan dirimu pada masa akan datang. Nasihat kerana masih adanya sifat sayang antara sesama kita. Okey, untuk itu saja video saya hari ini. Sehingga kita jumpa di video yang akan datang. Saya harap anda enjoy dengan video kali ini. Okey, sehingga jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.